harapkan doa daripada Nabi SAW itu lebih diistijabahkan berbanding kalau doa kita sendiri. Habis tak boleh ke doa sendiri? Boleh. Tidak ada orang yang membenarkan istighosah dengan para Nabi, ya, itu mengatakan tak boleh doa sendiri. Doa sendiri itu adalah ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Memang kita dituntut berdoa kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Jadi mereka masih gagal faham. Mereka menyangkakan bila kita kata istighosah dengan Nabi itu tidak syirik, maka kita tu tak bagi orang minta tolong dengan Allah direct. Tak ada orang kata begitu. Minta tolong dengan Allah secara terus itu adalah hakikat. Iza sta'anta, kata Nabi SAW, apabila kamu memohon pertolongan, hendaklah kamu mohon pertolongan dengan Allah. Itu hakikat. Tapi tidak menafikan asbab. Ini nanti akan perbincangan kita ni, kita akan lihat harta adalah sebab. Yang bagi manfaat hakikatnya Allah. Yang bagi kebahagiaan adalah Allah. Yang bagi kesihatan, kesenangan adalah Allah. Tapi harta tu sebab. Dengan harta tu kita mungkin boleh membeli sesuatu yang memberi kita merasa bahagia. Dengan harta itu kita mungkin boleh merawat diri kita dari penyakit. Dengan harta itu kita boleh membeli makanan-makanan yang berkhasiat, yang membentengi diri kita dari pelbagai masalah kesihatan. Itu asbab semua. Tapi yang bagi kita sihat, yang bagi kita bahagia, yang bagi kita ceria, Allah. Jadi bahaya, akibat kalau gagal faham hakikat. Sebenarnya golongan Wahabi dalam bab istighosah, mereka lah golongan batiniyah. Mereka tuduh kita ahli sunnah wal jamaah batiniyah. Batiniyah ni apa? Orang yang kononnya berpegang dengan yang batin, yang hakikat, sehingga dia mengenepikan yang zahir, iaitu syariat. Yang hakikat apa? Kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Kita bukan masuk syurga dengan amalan kita. Itu hakikat. Maka dia pegang hakikat tu, dia rosakkan syariat. Dia tak mau beramal, dia tak mau sembahyang, dia tak mau puasa, dia tak mau haji. Sebab kata dia, hakikat Allah yang masukkan dalam syurga, bukan sembahyang, haji, puasa, kata dia. Itu golongan batiniyah. Atau dia berpegang dengan hakikat bahawa Allah Ta'ala itu memandang pada hati manusia dan melihat, menilai kepada niat manusia. Innamal a'malu bin niat. Hanya saja amalan itu dinilai dengan niat. Lalu dia tak nak solat. Rukun solat dia ada satu je, rukun kolbi je, niat je. Bab makan dia makan betul-betul, puan-puan. Kalau bab makan dia boleh niat, jimat kos kita. Jemput golongan batiniyah ni kat rumah kita, jimat, sediakan pinggan, ya, silalah ji, silalah jah, niat je lah nak makan apa. Tak ada pula nak je makan betul-betul. Yang itu batiniyah, ingat ya. Jangan mudah-mudah melabelkan orang batiniyah. Batiniyah itu ada cirinya. Ciri utama batiniyah adalah merosakkan syariat, membuang syariat dengan mengatasnamakan hakikat batin. Itu batiniyah. Jadi Wahabi dalam bab istighosah batiniyah. Ya, kalau ada Wahabi yang datang dengar kuliah, ya, cuba dengar. Ni ada yang tanya ni, nama dia dah salah dah. Nama dia salah, mungkin solah kot. Solah maknanya baik. Kalau salah tu maknanya salah lah. Mungkin namanya solah. Dia tanya, boleh ke minta kat batu dengan niat Allah memberi? Oh, ini standard soalan Mufti Perlis. Tapi Mufti Perlis dia tanya, boleh ke minta tolong dengan pokok? Sama lah. Sama, kira hebat lah. Yang datang TikTok saya ni bukan calang-calang. Level pemikiran sama level dengan Mufti Perlis. Masya Allah, hebat ya. Nanti dulu ya, nanti insyaAllah saya jawab. Jadi dari segi istighosah, Wahabi adalah batiniyah. Kenapa? Kerana mereka merosakkan syariat. Apa dia? Syariat menghukumkan boleh meminta tolong kepada makhluk dengan jalan asbab, dengan jalan sebab musabbab. Wahabi dia pergi pada hakikat, iaitu Allah yang memberikan segala-galanya. Itu betul. Pergi pada hakikat, belum jadi batiniyah lagi. Kita juga sama. Kita juga pegang bahawa Allah yang beri segala-galanya. Ya.
Tetapi dengan dia meyakini Allah beri segala-galanya, dia membatalkan syariat. Tak boleh kata dia minta tolong dengan Nabi, syirik. Itu namanya batiniah. Dari segi by definition, dalam bab istighasah, Wahabi adalah batiniah. Elakkan. Kerana rosak syariat. Okey. Sekarang saya pergi menjawab soalan Encik Solah tadi ya, sebagai Solah ya, sebab Solah ni baik maknanya. Soleh orang baik. Solah tu kebaikan. Kalau salah bahasa Melayu tak bagus ya, mistake, error. Jadi Encik Solah tadi tanya, ya, boleh ke minta tolong dengan batu tapi dengan niat Allah yang beri? Jawabnya tidak boleh. Kenapa? Tadi Ustaz kata minta tolong dengan Nabi boleh, yang kita yakin Allah yang beri bukan Nabi. Pertama, simple question dahulu ya. Ini jawapan permukaan, bukan jawapan yang sangat ilmiah. Adakah dia sangka batu tu sama macam Nabi? Sekira-kira ataupun mufti polis menyangkakan wali Allah tu sama macam pokok. Sebab perbincangan kami tentang istighasah minta tolong dengan para wali. Jadi saya tanya apa hukum, apa dalil, ada dalilkah mengharamkan istighasah dengan para wali? Sebab mereka pegang tak boleh minta dengan para wali sebab para wali dah mati. Ya. Jadi saya tanya ada dalil atau tidak. Jadi Sahibus Samahah jawab, dalil banyak dalam Quran semua. Okey, legalah ada dalil. Jadi saya mintalah satu. Tolong sebut satu dalil. Dah kata ada banyak. Wallahi demi Allah sampai habis mesyuarat satu dalil pun tak bawa. Makanya dia bertanya, kalau macam tu bolehlah minta tolong dengan pokok. Dengar ya, yang duk fitnah kata saya menganjurkan orang tawassul minta tolong dengan pokok. Ini cerita sebenar di sebalik fitnah tersebut. Jadi pertama, saya ingat saya lah, kalau saya lupa wallahualam, saya ingat saya pertama kalilah dalam hidup saya dengar orang buat keluar idea macam tu. Boleh minta tolong dengan pokok tapi dengan iktikad Allah yang beri. Itu soalan beliau, soalan daripada Sahibus Samahah, lebih kurang lah dengan soalan Cik Salah tadi ya. Cik Salah cuma bezanya bagi contoh batu, minta tolong dengan batu. Dan saya memintalah ya, kalau betul-betul mereka jujur dengan kebenaran, tolong at least dedahkan secara penuh perbincangan tentang isu itu. Jangan create persepsi yang tak apa-apa. Jawapan saya adalah bukan begitu istighasah disyariatkan. Bukan dengan cara minta dengan pokok, minta dengan batu, bukan begitu ya. Istighasah disyariatkan. Saya difahamkan mereka ada media people yang rakam mesyuarat itu. Jadi kalau jujur sila dedahkan sepenuhnya, jangan potong-potong ya. At least bahagian isu tu lah, kalau tak nak dedahkan perbincangan isu lain, isu istighasah tadi. Jadi saya jawab tidak ya, istighasah tidak disyariatkan demikian dengan cara minta tolong dengan pokok, tidak begitu demikian. Tapi bila insist, bila tekan, tapi i'tiqad dia Allah yang beri, bukan pokok yang beri. Jadi saya kata boleh dengan maksud tidak syirik. Adapun boleh dengan maksud disyariatkan, saya dah bagi tahu awal, tidak disyariatkan. Jadi barangkali boleh itulah yang dispin kepada orang, mengatakan Ustaz engkau ni membenarkan orang minta tolong dengan pokok. Padahal dia beza antara tidak syirik dengan boleh. Sebab syirik ini adalah kita menisbahkan kepada selain daripada Allah ketuhanan. Tak mesti kita pergi sembah, tapi kita menetapkan pada dia ada ketuhanan. Antaranya apa? Iaitu menjadikan taksir, ada kesan, itu hanya Allah. Berarti kita makan, yang mengenyangkan kita sebenarnya bukan nasi, tapi Allah. Habis kenapa makan kalau Allah yang kenyangkan? Itu namanya asbab, cause and effect. Sebab kita perhati, biasa kalau kita makan kenyang. Dari segi syariat kita berinteraksi dengan asbab. Dari segi hakikat kita memandang kepada musabbib. Yang menjadikan kenyang adalah Allah, bukan nasi. Sekira-kira kalau Allah kehendaki
Boleh Allah jadikan satu orang tu kenyang walaupun dia tidak makan. Boleh, tidak mustahil. Dan boleh Allah jadikan satu orang tu makan tapi tidak kenyang. Dari segi hukum akal boleh, dari segi hukum adat jarang. Biasanya makan kenyang, tak makan lapar. Itu hukum adat. Jadi saya bagi contoh, kalaulah satu orang dia makan nasi tapi dia yakin memang nasi yang bagi dia kenyang, bukan Allah. Bagi dia nasi itu secara nature, secara sifatnya memang mengenyangkan, bukan Allah yang mengenyangkan dia. Syirik atau tidak? Syirik. Sebab ada dua kuasa. Satu kuasa Allah, tapi dalam bab mengenyangkan tu kuasa nasi. Syirik. Walaupun dia tak ambil nasi bagi sembah nasi, tapi dari segi hukum akidah syirik. Kerana dia menisbahkan kepada nasi itu sifat ketuhanan, iaitu mengenyangkan. Dari segi asbab tak apa. Dari segi asbab tak jadi syirik. Kalau orang tu kata saya tak nak makan lah, orang tanya kenapa? Kenyang lah. Kenapa kenyang? Baru sudah makan. Saya makan nasi 2 pinggan tadi, tu jadi kenyang. Kan dia kaitkan kenyang dengan makan. Tapi itu perkaitan adah, kebiasaan, bukan perkaitan hakikat. Maka tak syirik lah. Kalau satu orang makan nasi dengan iktikad Allah yang mengenyangkan, bukan nasi, syirik atau tidak? Tidak syirik. Okay. Soalan seterusnya, kalau satu orang makan daging babi dengan keyakinan bahawa yang mengenyangkan dia adalah Allah, bukan daging babi, syirik atau tidak? Dengar baik-baik soalan. Satu orang makan daging babi, dia yakin bahawa yang mengenyangkan dia adalah Allah, bukannya daging babi. Syirik atau tidak? Tak syirik. Habis itu halal lah makan daging babi. Kan dua benda yang berbeza. Jadi saya bagi tahu, kalau dia minta dengan pokok, dengan iktikad Allah yang beri, tak syirik. Tapi bukan berarti minta dengan pokok itu dibenarkan. Kenapa? Kerana dalam meminta tolong, namanya kita itu dua pilihan. Pertama, minta tolong memang secara hakikat, dengan keyakinan yang kita minta tolong itulah yang beri. Itu hanya boleh kepada Allah sahaja. Biar faham ya. Cik Solah harapnya masih ada bersama dengan kita ya. Jadi dengan keyakinan bahawa yang kita minta tolong itulah beri secara hakikat, itu hanya dengan Allah. Iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu minta tolong dengan Allah, itu maksudnya hakikat. Adapun minta tolong dengan selain daripada Allah, hanya boleh dengan jalan asbab, yang mana Allah jadikan sebab, maka boleh kita itu minta tolong kepada dia. Adakah Allah jadikan pokok sebab pertolongan dengan cara kita pergi, wahai pokok tolonglah saya? Nak kata bodoh tak boleh lah kan, sebab yang tanya tu mufti, tak baiklah cakap macam tu. Tapi mungkin tak terfikir, tak terlintas dalam fikiran dia bahawa pokok tu bukan asbab dalam bentuk pertolongan, tidak. Mana dalil? Mereka tanya dalil. Saya ada ramai saksi. Kalau saya ada rakaman senang. Mesti syarat orang lah. Takkan kita nak rakam. Kalau saya ada rakaman, lama dah saya dedah kan, senang. Tapi tak ada. Saya pun risau juga nak dedahkan, kok mesyuarat tu tak sepatutnya didedahkan. Tapi mereka cerita, mereka sendiri mendedahkan dengan cara yang misleading. Jadi mereka tanya dalil, adakah dalil tak boleh minta tolong dengan pokok? Lah, kenapa perlu dalil? Kan benda tu sepakat. Benda yang kita nak dalil ni, kalau ada perbezaan, kamu kata boleh, saya kata tak boleh, maka kamu minta dalil daripada saya. Mana dalil tak boleh minta tolong dengan pokok? Itu yang berlaku dalam mesyuarat tu. Mana dalil? Jadi nak minta dalil macam mana? Benda tu pertama dah sepakat tak boleh. Lainlah kalau dia berpandangan boleh, kita kata tak boleh, logik dia minta dalil dengan kita. Yang kedua, tak perlu kepada dalil kerana benda itu bukan asbab. Ya. Puan-puan, apa hukum makan nasi? Halal atau haram? Halal. Ya. Mana dalil? Dalil khusus tak ada. Dalil umum ada. Allah jadikan apa sahaja langit bumi ini untuk kita. Jadi halal lah. Ya. Apa hukum makan daging babi?
haram. Ya, mana dalil? Ada dalam Quran. Quran sebut haram makan daging khinzir. Jadi dia terkeluar daripada yang umum tadi. Yang umum Allah jadikan apa saja langit dan bumi ini untuk manusia. Maka ulama kata asalnya halal. Kerana Allah jadikan untuk kita. Kalau tak halal, tak ada mana Allah jadikan untuk kita. Tapi dikeluarkan daripada keumuman halal tadi yang mana Allah haramkan. Jadi daging babi jadi haram. Okay. Halal atau haram makan batu? Batu tepi jalan tu, ya. Ambil, pecah-pecahkan, telan. Halal atau haram? Halal. Halal, haram, halal, haram. Tak perlu. Ya, dalam keadaan biasa hukumnya haram. Kerana mudarat. Makan batu tu mudarat, hukumnya haram. Batu tu bukan makanan. Ya, bukan asbab kepada kenyang. Tapi dalam keadaan luar biasa, kau ada orang tubuh dia Allah jadikan batu tu macam bagi dia jadi macam nasi, dia bertenaga kenyang, untuk dia haluslah. Tapi kita tak ambil lah benda yang nadir. An-nadir wujuduhu ka'adamihi. Benda yang jarang-jarang kalau ada pun dianggap macam tak ada. Dalam jutaan-jutaan bilion manusia ni, trilion manusia ni, berapa orang yang boleh makan batu macam makan nasi? Panjang saya hidup belum jumpa lah. Ya. Paling-paling makan kayu. Itu pun kayu keramat. Sebab saya ada satu kuih nama dia kayu keramat. Kalau batu ada kuih nama batu apa? Batu, ada kuih nama batu kerikil. Tapi kalau batu betul-betul tak perlu kepada dalil mengatakan tak boleh makan batu, kerana memang batu tidak Allah jadikan sebab kepada kenyang. Batu tu bukan makanan. Tak perlu. Mana dalil haram makan batu? Kenapa? Kalau khinzir, ya, sebab khinzir tu makanan, maka ada dalil. Atau yang lain-lain yang ada berkuku, bertaring dan sebagainya, kan ulama ada bincang. Makanan laut pun ada bincang mana yang halal mana haram, sebab dia makanan. Maka ulama cari dalil. Dia ni makan binatang jenis apa, kalau macam halal haram. Ada pun minta tolong dengan pokok, kita kata tidak disyariatkan, bukan perlu kepada dalil. Kerana pokok bukan sebab kepada pertolongan dalam bentuk kita pergi minta kepada dia. Pokok jadi sebab kepada pertolongan dalam bentuk lain. Misalnya, kita tu boleh berteduh di bawah naungan dia. Kita tu boleh makan buah yang terhasil daripada dia. Mungkin sesetengah pokok kalau kita rebus akarnya jadi ubat. Mungkin kalau kita rebus daunnya jadi rawatan. Dalam bentuk macam itu sebab. Dalam bentuk pergi pada pokok, wahai pokok tolong saya. Tapi mereka termakan fitnah itu. Mereka kata, padahal ustaz aku kata minta tolong dengan Nabi tak syirik. Ya, minta tolong dengan pokok pun dia kata boleh. La ilaha illallah. Saya berceramah, berkuliah dalam video Facebook, YouTube ni dah bertahun-tahun. Paling tidak dalam sekitar 2016 macam tu saya dah mulai aktif. Bawalah satu video saya jadi bukti kata saya menganjurkan orang minta tolong dengan pokok. Takkan tak ada selama ini saya mengajar. Kalau betul saya pegang macam itu, kenapa telan bulat-bulat fitnah daripada orang yang tak sepandangan dengan saya? Dia cerita terus kamu percaya, kamu telan bulat-bulat macam tu. Ini bukan akhlak Islam. Ini bukan sunnah. Jadi menjawab kepada soalan Encik Solah tadi, boleh atau tidak kita minta tolong dengan batu, tapi niat kita Allah yang beri? Jawabnya tak boleh, kerana batu bukan sebab kepada pertolongan. Ya, dengan cara pergi minta dengan batu tak boleh. Syirik atau tidak syirik itu bergantung kepada akidah. Kalau dia i'tikad batu yang beri, dan itu kemungkinan besar. Sebab apa? Sebab batu bukan sebab. Kalau bukan sebab, mana hakikat? Kalau kita minta tolong dengan manusia, manusia itu sebab. Maka kemungkinan kita minta tolong atas jalan asbab tu kuat. Batu tu bukan sebab kepada pertolongan. Kalau kamu minta juga, berarti kemungkinan besar kamu tu minta atas jalan hakikat, maka syirik. Tapi katalah theoretically lah, for the sake of argument, memang dia yakin Allah yang beri, tak syirik. Tapi still benda itu tidak disyariatkan. Tak syirik bukan berarti boleh. Macam tadilah, makan babi dengan i'tikad
Allah yang kenyangkan, bukan babi yang mengenyangkan. Tak syirik, tapi tetap makan babi itu haram. Jadi jangan confuse antara tak syirik terus dikatakan boleh. Jadi saya harap apa yang saya terangkan itu menjawab soalan daripada Cik Salah tadi. Beliau bertanya, boleh atau tidak minta tolong dengan batu dengan niat Allah yang beri? Jawabnya tidak boleh, kerana batu bukan sebab pertolongan. Kita boleh minta tolong ini sama ada atas jalan asbab, kalau sesuatu makhluk tu Allah jadikan sebab pertolongan, atau dengan jalan hakikat, itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jadi kalau orang yang berniat untuk faham, insya-Allah dia sudah fahamlah. Tapi yang mana dia niat untuk hentam, macam mana terang pun dia tak faham. Adapun Cik Salah niat dia apa saya tak tahu. Kita tak boleh baca niat orang. Kita ambil zahir saja, dia ada tanya soalan maka saya jawab. Baik, kembali jawapan. Apa ni? Kita turun jawapan ni. Refresh baliklah. Dah banyak kita punya penerangan tadi, kot lupa dah apa soalan dia. Soalan dia, apakah akibat buruk dari ketiadaan kefahaman terhadap hakikat harta? Dia ada harta, tapi dia tak faham hakikat harta. Dia tak faham hakikat kegunaan harta. Jawapan, manakala orang yang jahil atau yang tidak memahami hakikat harta adalah milik Allah, akan merasakan harta yang dimilikinya adalah milik mutlaknya dan hasil susah payah dirinya. Itu nak faham tu. Hakikat dia tidak bercagah dengan syariat. Ada lagi Wahabi yang tak faham. Minta tolong dengan Allah lah dalam Fatihah. Tengok, aduh. Memanglah minta tolong dengan Allah kan dah terang. Cuba dengar kuliah tu bagi elok. Minta tolong dengan Allah tu hakikat. Habis tu kamu tak pernah minta tolong dengan makhluk ke? Sembang derah sangat Wahabi ni. Macam kamu lah hidup ni tak pernah tolong dengan makhluk. Kamu sakit minta dengan Allah je lah. Tak payahlah berubat dengan doktor. Kan hakikatnya minta tolong dengan Allah. Yang bagi sembuh penyakit Allah, bukan doktor. Tu doktor masih hidup, sama je masih hidup atau dah mati, hakikat tak boleh buat apa-apa. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darra. Aku tidak milik untuk diri aku sendiri sebarang manfaat atau mudarat. Illa masya-Allah. Kecuali apa yang Allah Taala kehendaki. Itu maknanya asbab. Tak habis lah kalau layannya jenis gagal faham ni. Jadi yang mana yang faham tu tolong layanlah. Senang macam tu kan. Dah faham belum? Ada sebahagian kata tak, sebahagian kata faham. Yang faham terang je lah pada yang tak faham tu. Tak habis kuliah kita kalau melayan orang macam tu. Jadi walaupun hakikat hati milik Allah, syariat masih ada penghormatan terhadap milik manusia. Kan? Contohlah saya tengok beg puan ni cantik pula, ada bunga-bunga. Rasa macam kalau saya bagi kat isteri saya pun bagus. Saya pun ambil. Puan kata mana boleh, ni beg saya. Puan, jangan lupa harta semua milik Allah. Kan tak boleh. Hakikat ialah milik Allah, tapi dari segi asbab kita kena hormati hak milik manusia tadi. Itu puan dah beli, puan punya. Saya nak, saya kena nego. Saya belilah. Puan nak jual berapa misalnya? Tak apalah ustaz, nak saya jual murah-murah lah. Okey. Tak apalah. Hakikat memang milik Allah semua. Macam tu jenuh lah, habislah kapet masjid nanti tak lama, kipas-kipas pun habis, milik Allah kata dia. Lagilah masjid waqfun lillah, wakaf kerana Allah, milik Allah kata dia. Habis, clear masjid apa semua. Tak, itu hakikat. Hakikat supaya kita tidak bakhil. Hakikat supaya kita ingat kita akan tinggalkan harta tu. Hakikat supaya kita belanja harta ikut keredaan Allah. Tapi bukan bererti kita menafikan syariat bahawa manusia ada yang memilik, ada yang meminjam, ada yang menyewa dan sebagainya. Baik. Pokok kita tanam, buahnya orang ambil. Okey. Dia macam ni. Asalnya kalau buah tu daripada pokok yang kita milik, orang lain tak boleh ambil kecuali dengan izin kita. Tetapi
biasanya orang tak berkira setakat orang ambil sebiji dua untuk makan. Makanya dibolehkan atas dasar kebiasaan. Kebiasaan orang kalau setakat buah mempelam ranum, orang ambil satu, dua biasanya ambil lah. Dan itu jadi sedekah. Kebaikan orang tanam pokok ni, sama ada manusia atau binatang yang makan, dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berbudi pada tanah ni ada fadilat dia. Ya. Bila manusia makan, sedekah. Bila binatang makan pun, jangan kita maki pula. Monyet betul lah monyet ni. Lah memang mana monyet dia. Kan? Kita pergi maki dia monyet pula kan. Tu nasib baik kita tak maki dia khinzir. Dia kata aku monyet, kau kata aku khinzir. Jadi walaupun monyet makan ada nilai sedekah. Jadi kalau setakat orang tu ambil sedikit untuk dia makan, dianggap dibenarkan. Asal secara teknikal tak boleh. Dia kena minta izin dulu. Kalau orang warak dia tak nak lah. Ini kita ambil hukum syarak. Hukum syarak seolah-olahnya orang tu tak berkira kalau setakat orang ambil sebiji dua. Tapi kalau sampai bawa lori tu memang haram lah. Dia pula buah mangga rumah kita dia bawa lori pergi jual lepas malam. Itu tak boleh lah. Ya, itu jawapannya. Ya. Baik. Jadi kalau dia tak faham hakikat, maka dia rasa harta itu milik mutlak. Padahal harta itu hanya pinjaman daripada Allah. Hasil susah payah diri dia. Jadi dia jadi bakhil. Kejahilan dan ketidakfahaman itu pada kebiasaannya akan melahirkan sikap bakhil dalam hati seseorang. Lalu dia akan menjadi seorang yang tamak haloba, lagi keras hati. Dia selamba tengok orang lapar, dia tak ada kasih belas. Tak ada. Sebab aku punya. Kau nak kau seralah sendiri. Aku yang susah-susah bekerja cari makan, kau senang-senang dia minta. Padahal apa luak kalau dia bagi hamba Allah tu makan. Kadang kita nak bagi duit, kita risau juga takut menipu, beli dadah ke apa kan. Kalau betul ada orang kata, bang atau kakak, saya lapar, tak lama tak makan. Kata, kamu pilih makanan, saya bayarkan. Bersalahnya. Tak jadi miskin pun. Kita bukan apa, kadang-kadang kita nak bagi duit, kita pun risau, dia ni betul ke lapar ke, dia pergi beli dadah ke, beli apa. Itu cerita lain lah. Tapi yang pentingnya, orang yang tak faham hakikat, dia jadi bakhil. Dan dia keras hati. Dan mementingkan diri sendiri. Dia akan mempersoalkan. Kenapa harta yang dia peroleh dengan susah payah, penak jerihnya, tiba-tiba senang-senang diminta untuk beri pada orang lain? Tak naklah dia bayar zakat. Aku susah-susah cari harta, kata dia. Kau senang-senang. Ya? Inilah hujah yang dikemukakan oleh si tamak holoba yang bodoh bebal. Ada orang marah kalau saya kata kat Wahabi bodoh, tapi nak kata macam mana? Memang kalau tak bodoh pun tak cerdik lah. Sehingga dia bersikap tamak bakhil, padahal hartanya melimpah ruah. Dia beli kereta mewah sampai 7-8, sekali bawa satu kereta je. Kadang-kadang tu nafsu je. Oh, puas hati tengok ada kereta mewah dalam garaj, tak ada masa nak bawa pun. Bahkan diceritakan oleh satu orang ustaz, pengalaman dia pergi rumah orang kaya. Orang kaya tu yang tazkirah dia. Orang kaya tu cakap, ustaz, dunia ni penipu. Skrip macam terbalik. Sepatutnya ustaz lah cakap ke orang kaya kan, Datuk kena ingat dunia ni penipu. Ni terbalik. Ustaz tak masuk rumah terus orang kaya tu cakap kat ustaz tu, ustaz dunia ni penipu. Jadi dia terangkanlah. Dia kata tadi ustaz masuk rumah saya, ustaz perasan tak kereta-kereta yang ada dalam garaj, ustaz tahu tak saya bayar berapa? Tak tahu lah Datuk. Dia bilang lah, hak BM tu sekian banyak, ya, Porsche sekian banyak, Lamborghini sekian banyak dia bayar. Ustaz tahu tak berapa harga kereta yang Allah bagi saya naik? Tak tahu. RM200 ya tadi. Ni, kereta sorong. Dia dah kena penyakit lumpuh. Bila lumpuh nak bawa kereta apa pun tak boleh. Jadi tu dia rasa tertipu. Masa dia beli kereta tu mungkinlah angan-angan dia, ni kereta pergi office, ni kereta weekend, ni kereta balik kampung, ya, ni kereta apa-apa. Tertipu. Sebab milik Allah. Allah tak bagi, walaupun ada dalam garaj, kita tak boleh guna.
Inilah hujah yang dikemukakan oleh si tamak loba yang bodoh bebal sehingga dia bersikap tamak bakhil, padahal hartanya melimpah ruah, tidak akan mampu dihabiskan oleh dirinya sendiri dan tidak menimbulkan apa-apa kesempitan atau kesusahan jika dizakatkan. Sebab tu zakat ni ada kaitan dengan akidah. Dia kena yakin dahulu harta itu milik Allah, atau disedekahkan kepada mereka yang memerlukan, seperti yang berlaku kepada Qarun yang menolak permintaan supaya dia bersedekah, menghulurkan bantuan kepada yang memerlukan harta kekayaan. Dengan sombong angkuh dia menolak permintaan itu seraya dia berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Ni dia tak faham hakikat, dia tengok asbab. Kita asbab kita ambil kira, tapi jangan sampai lupa hakikat. Qarun dia hanya tengok asbab saja. Dia kata sesungguhnya harta ni aku dikurniakan kerana aku ni ada kepakaran, aku pandai, aku ada ilmu, tu yang aku dapat harta. Kenapa aku nak bagi kat orang? Kau nak kau pandai-pandailah, belajarlah, carilah ilmu. Dia lupa hakikat. Walaupun asbabnya dia dapat harta tu dengan kepandaian dia, kebijaksanaan dia, tapi hakikatnya harta adalah kurniaan Allah. Golongan tamak halaba yang bodoh bebal ini, selain buta mata hatinya, mungkin pengarang saja ulanglah supaya orang yang bakhil tu dia rasa dia bodoh. Kadang-kadang dakwah dengan hikmah ni kena kasar juga. Orang ingat ud'u ila sabili rabbika bil hikmati itu mesti lembut. Tak. Ya, ada masanya hikmahnya itu berlembut. Sebab orang akan terbuka hati dengan berlembut. Jarang-jarang hikmah tu dengan bertegas, dengan berkasar. Kerana ada jenis orang kalau tak tegas, tak kasar, dia tak ikut. Bila kena bodoh bebal, dia terbenam betul juga. Ya, aku nanti nak tinggal juga harta ni. Dia akan terbuka fikiran. Selain buta mata hatinya, kalau dah buta mata hati, tak dapatlah dia nak tolong. Ya. Bawa lah hujah apa pun, kalau mata hati dah buta, ya, tak dapat tolonglah. Mereka juga buta mata lendirnya. Maknanya bukan mata batin saja buta, mata luar pun dia tak perasankah? Tidakkah mereka melihat kepada pokok yang subur merimbun, yang sentiasa dipantau, dikerat potong dahan, ranting dan daunnya? Pokok pun kalau kita potong sedikit, dia akan makin subur. Kalau kita biar, dia akan makin layu. Jadi itulah harta kita. Kena potong untuk zakat, kena potong untuk sedekah. Untuk apa dibuat begitu? Potong-potong ranting, daun dan sebagainya itu. Bukankah untuk menambahkan dan mengekalkan kesegaran, kerimbunan, kesuburan buah-buahnya dan kecantikan pemandangannya? Bukankah yang patah akan tumbuh berganti? Jadi harta tu kalau kita tak belanjakan, dia akan stuck, dia akan beku. Tapi kalau kita belanjakan dengan zakat, dengan sedekah dan sebagainya, maka dia akan jadi subur. Atas hakikat bahawa zakat tidak mengurangkan harta pengeluarnya, maka Rasulullah SAW bersabda, mana qasad sadaqatun min malin, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tidaklah sedekah itu mengurangkan sedikit pun daripada harta. Kalau tengok zahir, tak betul ni. Ada duit misalnya dalam akaun 10,000, bagi kat orang 5,000. Loh, kurang 5,000. Apa pula Nabi kata tak kurang? Nabi bercakap hakikat. Biar kita kena faham, ya. Ada masa Nabi SAW bercakap atas dasar syariat zahir, ada masa Nabi SAW bercakap atas dasar hakikat, ya. Kerana apa? Kerana zakat itu memberi berkat kepada harta, maka nanti harta itu akan digantikan oleh Allah SWT, bahkan boleh jadi dengan lebih banyak, dengan lebih membahagiakan lagi. Bagaimana zakat boleh mengurangi harta? Tidak mungkin berlaku demikian, kerana Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan mutlak kehendaknya akan memberkati harta pengeluar zakat, kerana disebabkan dia berzakat tadi. Bila berkat tu tak akan kurang. Allah akan memelihara hartanya daripada sesuatu yang memudaratkan. Mungkin kita tak perasan, ya. Boleh jadi harta tu terbakar, hilang, dicuri, dirompak, diresap, tipu oleh penipu. Kan baca baru ni, boleh tahan. Pesara security, pegawai keselamatan, hilang 700,000 lebih kerana tertipu dengan skim Bitcoin ke apa, ya. Boleh tahan rupanya. Jangan pandang lekeh Pak Gad.
700,000 simpanan dia. Tapi mungkin sebelum jadi Pak Gad tu dah kaya kan kali. Jadi Pak Gad tu suka-suka, tak ada kerja, boring duduk kat rumah ya. Tu bersara dia kena tipu dengan pelaburan Bitcoin 700,000. Tu salah satu contoh harta hilang, ditipu ataupun dihabisi untuk rawatan penyakit kronik. Nauzubillah min zalik. Kita manusia ni ada benda-benda kita boleh, kalau ada seronok, kalau tak ada pun tak apa. Tapi kalau kesihatan kita tak akan mampu. Kalau kita sakit, kita akan berhabis duit lah. Sanggup kita jual tanah, jual apa, sebab nak hilangkan kesakitan tu. Jadi boleh jadi duit habis dengan sebab penyakit kronik yang menimpa diri sendiri atau keluarga yang kita sayang. Dan dijauhi dari bara bencana. Sebahagian daripada mendapat pemeliharaan Allah, dia selain daripada mendapat kepemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala, dia juga mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang membukakan kepadanya peluang-peluang kemasukan kewangan melalui pelbagai projek pekerjaan. Kita tak tahu, kan semua di tangan Allah. Allah gerakkan hati orang tu, saya nak order dengan awak lah. Kita tak kempen mana pun. Kadang-kadang orang berniaga pasti pernah alami macam ni, dapat sales yang tak disangka-sangka. Masa kita buat marketing beria-ria tu, tak ada sangat orang beli. Masa kita tak market, bukan main pula sale kita. Jadi ini ketentuan Allah Ta'ala. Itu namanya berkat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jugalah yang membukakan hati manusia untuk menolongnya, yang boleh mengurangkan kos perbelanjaan urusan kerjanya, selain daripada mendapat keredaan dan ganjaran pahala yang besar daripada Allah di hari akhirat kelak. Boleh jadi seseorang yang lemah iman lagi mementingkan diri akan memberi alasan bahawa harta simpanannya adalah untuk keperluan dan kegunaan dirinya yang sentiasa tidak berkecukupan. Adakah ini benar? Ada orang dia tak, aku sendiri pun tak cukup makan nak bagi kat hang. Ya. Kalau betul-betul tak cukup tu cerita lain. Memang ada orang miskin, fakir, dia yang patut dapat zakat. Memang tak mampulah dia nak keluar zakat. Tapi ada orang tu dia yang merasa tak cukup. Sebenarnya ada. Nantilah aku kaya, nanti aku bersedekah lah, aku bayar zakat. Tak kaya pun. Kalau kita tak mula bersedekah masa kita tak kaya, jangan harap kita nak bersedekah masa kita kaya. Masa tak kaya, bersedekah cara tak kaya. Takkan RM5 tak boleh buat keluar. Nanti dah kaya, buat cara kaya. Sehari keluar RM5. RM5 bukan dah kata, RM5 kan nak keluar. Tak ada. Angan-angan. Tulul amal. Akhirnya tidak beramal. Cuba bayangkan penggunaan harta oleh seseorang. Banyak manakah makanan yang boleh dimakannya? Ada orang sampai sanggup ambil rasuah. Saya tengok baru ni video apa tu, pengarah CID, Criminal Investigation Department, JSJ, Jabatan Siasatan Jenayah, yang baru naik. Sebelum ni Datuk Ayub Khan dah naik pangkat jadi timbalan ketua polis. Jadi apa nama beliau? Datuk Suhaili ya. Oh, berapi-rapi bila berucap. Dia marah sebab katanya ada pegawai-pegawai yang tak amanah ya. Pangkat sarjan pun boleh pakai welfare Mercedes, tak cek ke duit ambil daripada mana. Ada pula orang kongsi. Dia kata jangan pandang lekeh sarjan, kata dia. Memang dia sarjan, tapi bini kerja doktor dekat hospital. Berapa ramai sarjan yang kahwin dengan doktor. Adalah kot seorang dua. Maksud beliau tu bukan sarjan tak boleh pakai kereta mewah, boleh, tapi pegawai atas ceklah dapat pakai kereta mewah tu mana sumber ambilan hartanya, bimbang sebab mereka ni ada kuasa. Jadi orang akan bayar rasuah tu bimbang. Kalau memang duit bini dia sayang suami, bagi hadiah welfare, pulanglah, ada masalah. Jangan kata sarjan, private pun boleh pakai welfare. Dapat duit harta pesaka, ayahnya kaya, ayah meninggal dapat kat dia, boleh jadi. Cuma yang beliau bising tu suruh cek. Jadi sebab orang ambil rasuah ni, kadang-kadang dia bagi alasan macam-macam. Dia kata masalahnya, dia kata bukan tak nak ambil, bukan apa, sebab cari makan kata dia. Orang yang buat benda haram dengan alasan cari makan, cuba kita belanja dia makan buffet sekali, tengok banyak mana dia makan. Kan buffet ikut suka hati kita nak makan banyak mana kan.
buffet Ramadan ke buffet apa ke, first plate memang dia berselera betul makan, second plate tu nampak tenang sikit, third plate makan sambil sembang-sembang main-main, fourth plate cukup lah. Loh, aku ingat kau boleh makan 5 kontena, yang kau sanggup ambil rasuah dengan alasan nak cari makan, agak-agak lah 5 kontena kau boleh makan, rupanya 3 pinggan je. Berbaloi ke masuk neraka dengan 3 pinggan tu? Jadi berapa banyak nak makan? Berapa buah kenderaan yang boleh dipandu pada satu masa? Macam Datuk Ayub sebutlah, ya, yang nak jam-jam sana, jam mewah, jam 100,000, jam 200,000, ya. Habis tu, ya, jam banyak-banyak, pakai belah sini satu, pakai belah sini satu, ya. Sangkut kat telinga satu. Dah jam banyak. Padahal 1 jam je nak pakai. Tu pun kadang waktu semayang pun tak perasan. Tak semayang akhirnya. Jam mahal. Tapi tak tahu tengok waktu semayang. Berapa banyakkah bilik yang ingin ditidurnya semalam-malaman? Bilik sampai ada 10, 20. Sekali tidur berapa bilik? Kaki bilik ni, tangan bilik sana, kepala bilik sini. Tak ada. Bersatu je lah. Sebilik itu pun tak habis. Dan telah banyak kita saksikan apabila usia meningkat dan tenaga telah tiada. Tak tahulah kalau ada puan-puan yang alami. Bilik yang digunakan hanyalah bilik dekat bawah je. Kan? Senyum tu macam mengalami. Dulu masa buat semangat. Bilik atas dekor macam ni pemandangan indah. Tak ada pemandangan dah. Tak larat dia nak naik. Ya, sakit lutut, bawah je lah. Ya. Tu buat siap-siap. Ya. Bilik mandi jenazah kat bawah. Atas susah. Sebab tidak berdaya lagi untuk naik tangga atau berjalan jauh untuk ke bilik air pun dah tak larat. Nak pergi dapur jauh-jauh pun dah tak larat. Maka sisa baki rumah 2 atau 3 tingkat yang ibarat istana itu kosong atau digunakan sepenuhnya oleh orang gaji. Orang gaji pula syok santai kat atas kan. Orang gaji jadi bos. Sedangkan anak-anak telah besar memiliki rumah tangga mereka sendiri. Ini saya alami. Saya beli rumah 3 tingkat. Bukan sebab kaya. Dah sebab memang rumah tu 3 tingkat. Rumah apa dia panggil townhouse. Kan townhouse ni dia 2 unit 1 kan, dia combine. Jadi setingkat setengah owner lama beli. Saya tak tahu. Jadi rumah tu dekat dengan surau apa, saya pun offer nak beli. Dia ceritalah. Dia kata masa dia beli 2 unit tu, angan-angan dia nanti bila anak-anak dah besar, masing-masing duduk kahwin duduk dengan dia. Ada yang duduk bilik atas ni, ada bilik ni. Dia kata, anak lepas kahwin langsung tak mau duduk dengan dia. Itu yang dia jual. Too big for just the 2 of us, kata dia. Dia dengan isteri je. Anak-anak tak nak duduk. Nak macam mana? Dia dah ada keluarga, mesti dah dia nak duduk rumah dia sendiri. Itu realiti kehidupan. Jadi jangan angan-angan sangat. Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita berkenaan nikmat dunia yang sekaligus menggambarkan penggunaan harta yang memadai. Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Rawahu Ibnu Majah. Barang siapa yang berpagi-pagi dia sihat jasad dia, ya, kemudian selamat diri dia, ya, kemudian ada pula cukup makan, ya, maka seolah-olah seluruh dunia tu telah dihimpunkan untuk dia. Nak apa lagi? Ya. Kalau makanan orang bawa sampai bertong-tong pun kita tak larat makan. Kalau dapat kita itu makanan harian kita tu dah syukur. Ya. Jadi maksud fi sirbihi boleh diartikan jiwa dan hati, keluarga dan tanggungan, laluan dan jalan rumah. So actually we have so many blessings to be grateful. Cuma kita asyik tengok apa yang kita tak ada. Macam mana? Kita asyik tengok orang lebih tinggi pada kita. Oh, bagusnya kalau dapat rumah besar macam dia. Padahal rumah kita dah besar. Cubalah sekali-sekali bandingkan rumah kita dengan rumah flat. Baru kita tahu. Ya. Rumah flat kalau tetamu datang tuan rumah pula terpaksa tidur kat ruang tamu. You know. Parking, ya. Oh, bestnya rumah dia parking sampai 5 kereta boleh masuk. Rumah kita 2 kereta je. Habis tu parking kat flat tu bersusun-susun. Tak boleh pasang handbrake. Jiran nak keluar tolak kereta jiran. Cuba bandingkan macam tu. Barulah ada syukur. Ya.
bab akhirat kita banding dengan yang koman pula. At least aku semayang juga. Daripada dia tu langsung tak semayang. Nah, kau banding orang tak semayang. Kau lah kau banding orang semayang tahajud, baru kita insaf. Oh, dia tu semayang tahajud. Aku yang wajib je, yang sunat tak rajin. Baru kita insaf. Mengambil kira sebab maksud ini, kita dapat menyimpulkan bahawa keperluan yang memadai bagi seseorang ialah pertama, kesihatan tubuh badan. Yang kedua, keselamatan jiwa, keluarga, perjalanan dan tempat tinggal. Kan ada orang, na'udzubillah, dalam perjalanan tak selamat. Keluar tapi tak balik. Balik tapi sebagai jenazah. Kita keluar balik, oh alhamdulillah. Dan makanan harian yang mencukupi. Dalam hadis lain, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataradu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Ada ni Zaini Ria dalam TikTok komen, dia kata saya duduk rumah flat pun bersyukur sangat. Tengok orang yang jenis bersyukur. Mesti dia banding dengan orang yang tak ada rumah. Ya, dapat rumah flat pun dah selesa. Ada tempat tidur, ada atap, ada apa. Wallahu a'lam. Macam mana?